Sekarang saya berada di Kampung Kaabah, Macang, Kelantan. Membuat liputan berhubung dengan kebakaran yang berlaku pada lalu, pada 5 baru-baru ini. Keadaan harta benda tidak dapat diselamatkan disebabkan api begitu cepat marak menyala ke bahagian dalam rumah. Nak tahu kejadian ini berlaku bila? Sampai bulan 5 lah. Jadi macam mana boleh jadi benda lagu ni kebakaran ni? Cerita. Video awak tengok. Yang tahu cerita ni nak adakah tema panggilan habis tengok panggilan atau lagu mana tahu rumah kebakar? Abang pelik tu nampak asap di tempat buat. Apa asap? Lepas tu bila siapa lepas pada habis balik tu nampak asap lagu mana kan ada rumah masa tu? Masa tu api yang saya pelik tu orang buat habis. Nampak habis. Jadi punca habis tahu dah tu nama punca ke apa? Punca tu dah tahu. Tahu. Jadi setakat ni lepas habis dia itu dijilat api ni, awak tahulah punca dia. Punca dia. Punca dia kali nak kata je. Bisa lagi. Pasal dia mari alik di butuh dia. Butuh dia. Nak tahu pandangan itu makcik pula lah berhubung dengan kebakaran bawah ni lah ke mana tu? Tahu kejadian tu. Apa dia? Mula-mula klik nak itu api ya. Ada bukan dia. Boleh ada kasih. Boleh sekali. Mula-mula klik nak tu. Dia nak tukar untuk api duduk dekat pintu dia. Lepas tu Tahu mana api maruk masa tu? api tak kuat lagi. Cakap klik tu. Bawa ada api sikit berasak ya ni. Ada dia mula sumber air tu. Apa ada tu? Lepas tu dia kata kuasa alik belakang pintu. Lepas tu lepas cerita banyak teruskan. Kita klik tu tolak kereta dah. Lepas tolak kereta tu tak buat dia nak tu. Api pak dapur dah gira. Cepat sangat dia. Pepatah orang tua-tua ada menyebutkan api ketika kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan. Pepatah berkenaan ingin mengingatkan kepada banyak orang, bukan sahaja kepada kanak-kanak, tetapi juga kepada golongan remaja dan orang-orang dewasa. Ini kerana apabila wujudnya kecuaian, pastinya diri sendiri yang menanggung akibatnya. Api sama ada dari pelbagai punca seperti dari mancis, puntung rokok maupun elektrik pastinya tidak mengenal sesiapa. Apabila api mula menyala, maraklah sudahnya dan akhirnya segala yang disayangi menjadi abu, sekalipun nyawa manusia sendiri. Atas dasar demikian, penggunaan bekalan elektrik yang dinikmati di rumah perlu diperiksa sentiasa, apatah lagi dengan adanya penggunaan kemudahan lain dalam rumah seperti peti sejuk, peti televisyen, seterika, mesin basuh dan peralatan elektrik yang lain. Peralatan elektrik yang rosak perlu dibaiki atau diganti baharu. Malah pendawaian sendiri di rumah perlu dielakkan kerana jika tersilap sambungan padah yang menimpa. Sejak ke belakang ini, kejadian kebakaran bukan sahaja berlaku di hutan, tetapi banyak kes rumah hangus dijilat api berikutan cuaca panas yang melanda negara. Sementara pula jika berlakunya litar pintas, kejadian kebakaran pasti berlaku. Jika kejadian berlaku ketika penghuni ada di rumah, mungkin kejadian ini dapat diselesaikan tanpa menghanguskan harta benda dan pastinya akan dapat diselamatkan. Tetapi jika sebaliknya, rumah berkenaan hanya tinggal abu, usaha untuk menyelamatkan harta benda pastinya terhalang disebabkan api semakin marak menyala. Sebagaimana yang pernah berlaku ke atas penduduk Syamsuddin Idris atau lebih dikenali sebagai Rahim dan isterinya Azizah Yahya atau dikenali Cik Sum dari Kampung Kaabah, Macang, Kelantan memang menyayat hati. Kebakaran yang berlaku jam 8.30 pagi pada 8 Mei tahun 2016 lalu telah memusnahkan sebuah rumah kayu dan simen di kampung berkenaan. Menurut Ketua Keluarga berkenaan Syamsuddin Idris atau Rahim memberitahu CRTV
beliau tidak dapat menceritakan butiran sebenar kejadian kebakaran itu memandangkan pada ketika itu dia tiada di rumah atas urusan kerjanya. Dia mengetahui rumahnya terbakar ketika pulang dari kerjanya. Dia melihat asap berkepul ke udara. Ketika dia tiba di rumahnya, didapati api telah mula merebak ke beberapa bahagian dalam rumahnya. Katanya, api itu datang dari arah sudut tiang rumahnya yang menyebabkan kebakaran itu merebak. Dia hanya mensyaki bahawa punca api merebak dari arah belakang peti televisyen miliknya yang bermakna dari pemasaan litar pintas atau elektrik. Saya tak pasti punca sebenar api itu merebak, tapi saya dapat tahu punca api merebak dari arah belakang peti televisyen. Ketika kejadian, keadaan persekitaran menjadi panas sebagai menandakan api sudah mula merebak. Rumahnya ini berusia lebih 20 tahun yang dibina dari kayu dan simen, katanya. Rahim menambah, kebanyakan barangan yang ada dalam rumahnya yang berusia lebih 20 tahun itu semuanya musnah dan dia bersama isterinya hanya tinggal sehelai sepinggang. Di antara kenderaan yang musnah adalah sebuah kereta dan 4 buah motosikal. Hanya sebuah motosikal sahaja yang sempat diselamatkan. Katanya, mungkin disebabkan berita berkenaan begitu pantas tersebar menyebabkan ramai yang turut memberikan bantuan. Pihak yang paling awal yang mengetahui kejadian itu adalah jiran tetangganya sendiri. Selain itu, menurutnya, beberapa wakil rakyat juga datang melawat sambil menghulurkan bantuan. Menurutnya, bekas timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Jazlan bin Haji Yaakob turut memberikan bantuan simpati dalam bentuk wang ringgit sebanyak RM5,000 selain dari pihak lain sebanyak RM4,000. Malah katanya, beliau turut menerima bantuan ala kadar dari beberapa orang jiran tetangga dan penduduk kampung berkenaan, diikuti sumbangan dari pihak istana. Ditanya tentang rumahnya kini yang telah hangus, beliau berhasrat membina rumah baharu menggantikan rumah yang telah dijela api itu. Sementara itu, menurut isterinya Azizah Yahya atau Cik Sum berkata, ketika kejadian dia pulang dari menoreh getah dan melihat api sedang marak dekat pintu rumah. Walau bagaimanapun, keadaan api itu masih dalam keadaan kecil dan belum marak lagi. Hanya asap sahaja yang kelihatan berpusar ke udara. Katanya, ketika itu dia mengetahui bahawa penduduk kampung termasuk jiran tetangganya telah cuba sedaya upaya untuk memadamkan api itu dengan menyiram air untuk mengelakkan api terus merebak walaupun masih kecil. Ditanya punca kejadian kebakaran itu, dia tidak menolak punca kejadian adalah api dan asap berkepul dari arah belakang peti televisyen. Melihat keadaan api sudah mula membakar ketika itu, dia cuba menolak kenderaan yang diparkir di hadapan rumah supaya api tidak terus menyambar kenderaan berkenaan. Namun, apalah tenaga wanitanya tentunya tidak berdaya untuk menolak kenderaan yang terlalu berat apatah lagi berkunci. Dia cuba mencari kunci kereta yang mungkin penyebab kereta berkenaan terlalu berat, tetapi api sudah mula menyambar di bahagian dapur rumahnya selepas itu. Apabila ditanya tentang api yang cepat menyambar dan membakar, adakah disebabkan tiupan angin, dia menafikannya. Namun, penyebab segalanya adalah setong gas terletak berhampiran dengan pintu rumahnya dan segeleng minyak petrol. Walaupun ada sebuah tong gas dekat pintu, tetapi tong gas itu tidak meletup. Sebaliknya, gas dari tong didapati keluar menyebabkan api mudah dan cepat menyambar ke dalam rumah. Jadi usahanya untuk mendapatkan kunci motosikal yang ada dekat halaman rumah juga tidak sempat melihat keadaan api ketika itu. Walau dalam keadaan itu, dia berusaha menuju dalam rumahnya, tetapi apabila masuk ke dalam rumahnya, buat kali kedua, wayar elektrik berkenaan jatuh ke lantai rumah. Disebabkan detik-detik itu, dia tidak lagi dapat memberanikan diri memasuki rumahnya, melihatkan api sudah semakin membesar. Keadaan api ketika memakan sebahagian barangan dan papan rumahnya di bahagian atas. Katanya, kepantasan api menyambar bahagian dalam rumahnya adalah kira-kira 5 minit apabila beliau yang ketika itu berada dekat kenderaan di laman rumah terpaksa berlari ke bahagian dapur juga tidak sempat disebabkan api begitu pantas. Katanya, di antara barangan terbakar selain dari dalam rumah seperti sebuah kereta, 4 buah motosikal dan hanya sebuah motosikal sahaja yang sempat diselamatkan. Yang lain semuanya habis terbakar, termasuk barang kemasnya
yang nilainya lebih RM10,000 juga tidak dapat diselamatkan. Orang terawal yang datang menyelamatkan rumahnya ketika kejadian itu adalah dua pupu suaminya dan jiran-jirannya yang lain.